Selamat pagi Malaysia. Baik saudara, sebut saja seni ukiran kayu, pastinya kita tahu ia merupakan salah satu warisan seni yang sangat tinggi nilainya, dan menyedari hakikat kepentingan dalam memelihara warisan yang satu ini, maka kerajaan negeri Terengganu melahirkan atau mewujudkan DUK ataupun Desa Ukiran Kayu di Besut ini. Jadi kita nak bercerita serba sedikit bagaimana penubuhannya, apa yang dilakukan di sini, potensinya bagaimana. Kita bersama dengan dua tetamu saya. Di sebelah saya kita ada Tuan Haji Zulkifli Yunus, Pengurus Kanan Aset dan Pembiayaan YPU. Selamat pagi. Dan di hujung sana kita ada, ini pemenang tokoh di Guru Craft ni 2011, kita bersama Nur Haiza Nordin. Cik Nur Haiza, sihat? Alhamdulillah. Okey. Saya cukup tenang sangat berada di sini, kan, dapat melihat cukup cantik seni bina, seni ukirannya. Setiap kata rumah tradisional ni ada kata ciri-ciri ataupun maknanya, simbol yang tersendiri. Jadi dari awal-awal ni Cik Zulkifli, Tuan Haji Zulkifli, kita nak tahu juga penubuhan kompleks ini diuruskan di bawah Yayasan Pembangunan Usahawan sini. Kenapa memilih Besut sebagai lokasinya? Terima kasih. Kita menyedari bahawa daerah Kuala Besut ini kita melahirkan ramai pengukir-pengukir yang hebat, yang tersohor. Ya. Dan ramai masyarakat di daerah Besut ini sendiri memang minat ukiran kayu. Jadi kerajaan negeri pada masa itu tidak mahu warisan ini mati begitu saja. Kita mesti melahirkan generasi-generasi yang kedua yang boleh menggantikan. Kita harap tidak ada yang tertinggal lepas satu-satu, dan sehingga sekarang ni kita ada 3 orang pengukir, 5 orang pengukir yang tersohor di Besut itu sendiri. Dan kita juga akan berharap menjadikan DUK ini sebagai satu pusat sehenti, sama ada untuk tenaga orang awam, universiti pendidikan, untuk datang ke sini sebagai tempat rujukan. Dan pada masa yang sama kita juga ingin menjadikan DUK ini sebagai pusat pembangunan ukiran kayu, khususnya di Terengganu. Dan sememangnya juga di Malaysia kita harap akan mengukir nama juga Desa Ukiran Kayu daerah Besut ini sendiri. Dan secara tidak langsung adanya Desa Ukiran Kayu ini, kita melahirkan pelatih-pelatih, bermakna sosioekonomi di kawasan sekitar ini juga akan dapat dipertingkatkan dan akan memberi manfaat kepada golongan-golongan belia, utamanya yang lepasan siswazah untuk mengelakkan pengangguran, mengelakkan merempik dan sebagainya. Inilah tempatnya. Boleh orang kata mencungkil potensi dan juga bakat mungkin ada. Tapi nak mempunyai bakat seni ukiran tu perlu bermula dari akar umbi anak-anak muda. Betul. Kita nak tahu serba sedikit permulaan pembabitan Encik Nur Haiza sendiri dalam seni ukiran kayu itu. Saya bermula lama, dah 37 tahun. Pada 1984 lagi. Di mana di sekeliling persekitaran saya lahir di Kampung Raja ni. Dan sebelah kita, sebelah kanan saya ni adalah Istana Tengkulung. Yang dibina pada tahun 1875 lebih kurang. Dan di dalam istana tu ada ukiran-ukiran yang sangat indah. Jadi di situ saya dah mula menyimpan minat untuk menjadi seorang pengukir. Masa saya bersekolah pun saya dah menanam minat tu. Dalam masa yang sama saya bercita-cita untuk jadi seorang pengukir. Selepas sekolah saya mula berjinak dengan Tuan Guru Wan Su, Haji Wan Su Arwahayarham, dengan anaknya Wan Mustafa. Dan masa yang sama saya berguru juga dengan Tengku Ibrahim Tengku Wok Arwahayarham juga, dan Latif Long, Rahman Long, dan juga Rashidin. Di mana di sini kita ada 6 orang pakar-pakar atau Grand Master, di mana mereka sanggup mengajar saya untuk memberi tunjuk ajar pengukiran yang cara yang betul dan cara tradisional. Dan mereka sangat menitik beratkan cara tradisional yang betul dan disiplin yang kuat, yang memberi
apa yang kita ukir itu melambangkan budaya kita sendiri. Kan? Dia tak boleh nak buat ikut sedap macam contemporary itu boleh, tetapi mesti berasaskan ukiran tradisional yang betul. Kalau tengok di sini, cara ciri-ciri ukiran itu berasaskan, mungkin ada sedikit sebanyak seni bina itu daripada pengaruh Siam, mungkin Riau. Saya ada juga pengaruh tu ada, tetapi macam kita bercakap juga, bila orang Penang datang sini adalah slang-slang Penang, tetapi mereka masih kuat macam kita perlukan kekuatan elemen tempatan itu sendiri dalam 8-70%. Yang lain tu ada mesti ada mungkin teknik-teknik yang lebih bagus daripada luar kita ambil. China pun kita ada pakai, betul. India pun, Thailand dan Jawa. Tetapi kita ada elemen kita sendiri. Macam kita sekarang ada orang boleh tahu kita ada identiti kita sendiri. Okey. Baik Tuan Zulkifli, kita nak tahu tak berapa ramai pelatih-pelatih yang ada di sini, dan setakat ini bagaimana kita melihat di kalangan generasi muda minat mereka terhadap seni ukiran kayu itu? Semenjak ditubuhkan pada tahun 2008 dan sehingga sekarang ni kita telah melahirkan seramai 127 orang pelatih. Alhamdulillah, belia-belia majoriti adalah di negeri Terengganu dan ramainya yang di daerah Besut ini sendiri. Mungkin darah-darah pengukir-pengukir orang Besut ni di guru ke, atau kita punya ni mengalir kepada belia-belia di Besut itu sendiri. Dan daripada jumlah ini 30 orang telah bekerja dalam industri yang berkaitan, iaitu berkait dengan ukiran kayu itu sendiri. Dan yang selebihnya dekat sini kita ambil juga sebagai seorang tenaga pengajar di sini, dan 2 lagi tenaga pengajar di tempat lain. Jadi alhamdulillah permintaan daripada pelatih-pelatih di sini mendapat sambutan lah. Alhamdulillah. Daripada pengusaha, pengukir-pengukir ataupun institusi pendidikan itu sendiri. Baik. Cik Noiza difahamkan juga bertindak sebagai penasihat ya di Desa Ukiran Kayu ini. Tahu tak bagaimana melihat kepada perkembangan potensi untuk ini, bagaimana? Mungkin kita tengok anak-anak muda kita ni perlu diberi pendedahan lagi. Mungkin bakat minat tu ada, cuma perlu ada daya tarikan lagi untuk mereka kata mendalami skill mereka itu sendiri. Ada. Saya lihat sekarang ni ada media sosial yang mudah untuk tu kan, banyak dia boleh melihat di pengukir-pengukir daripada luar sekalipun. Dan apa yang saya nampak sekarang, mereka sangat berminat, tetapi ada di sini ada dua cara mereka memilih cara pengukiran itu sendiri. Satu, mereka kalau di sebelah daerah Besut ini ramai yang minat pada seni halus tu. Sebab mentor-mentor dia orang adalah yang sebegini. Jadi mereka bila mereka tak lepas daripada itu, mereka rasa dia orang fail, gagal dalam. Sebenarnya tidak. Mereka boleh pergi kepada industri di mana boleh permintaan macam buat keychain, dia boleh buat barang-barang craft yang biasa. Itu pengukiran, tapi itu peringkat industri. Boleh dibuat secara, sebenarnya itu yang boleh buat duit. Betul. Yang seni ni dia terlalu emosi, terlalu tu, dan harganya sangat tinggi. Betul. Dan susah untuk dapatkan pelanggan. Tapi saya cuba buat dua perkara yang berbeza ini supaya mereka boleh mereka jangan rasa kecil hati ataupun rasa mereka gagal dalam seni ukir kalau mereka tidak melepasi garis seni itu. Mereka boleh pergi, kita tengok di tempat-tempat lain, walaupun mereka ada sedikit kebolehan, mereka dah boleh menjana pendapatan itu sendiri. Jadi saya harap pelajar-pelajar yang begitu boleh meneruskan dalam bab yang tadi.
Betul, maknanya skill dah ada, cuma mereka kena pelbagaikan lagi kan, melihat kepada pasarannya bagaimana yang mendapat permintaan. Tuan Zul, Tuan Haji Zul, bagaimana dari pihak Yayasan Pembangunan Usahawan dalam menyediakan platform ya untuk mereka selepas ini kan tamat saja latihan mereka di sini, ke mana hala tujunya, dan mungkin ada inisiatif ataupun bantuan-bantuan lain yang disediakan oleh YPU untuk anak-anak kita ni? Memandangkan pelatih kita ni mendapat pertalihan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dalam SLDN, Sistem Latihan Dual Nasional, tahap 2 sampai tahap 3. Jadi bila dah dia ditauliahkan begitu, dan YPU akan daripada situ bila pelatih ini keluar yang ingin menjadi usahawan, kita ada banyak skim. Kita ada skim khusus untuk belia ataupun untuk nak berniaga atas talian. Kita bagi sampai 30,000 tanpa faedah. Pinjam, kita bayar 30, pinjam 30, bayar 30. Dan kalau dia orang nak bisnes online, sekarang ni online, bayar, kita bagi pinjam 10,000, mereka hanya perlu bayar 7,500 saja. Jadi daripada sini bila dah ada tahap mental dah cukup, ilmu dah cukup, jadi apa salahnya Kerajaan Negeri melalui YPU memberi bantuan berkait dengan pinjaman ataupun promosi pasaran sampai di luar negara pun kita buat berkait dengan ukiran kayu ini. Dan saya rasa kita punya ini sampai daripada Singapura pun kita ada. Ada juga ya. Baik, sedikitlah sebagai adiwira di sini, adik guru untuk craft ini sendiri, apa nasihat kepada mereka yang ingin orang kata menceburi dalam bidang seni ukiran ini? Saya mengalu-alukan remaja-remaja belia kita untuk mencuburi bidang ini, kerana kita tengok boleh kita pergi jauh untuk menghasilkan ukiran, dan ukiran ini sebenarnya ada permintaan yang tinggi. Tetapi kita kena cuba meletakkan harga yang agak sesuai untuk pelanggan membeli barangan kita. Dan kita mesti mempertingkatkan kualiti dan juga idea yang baru untuk menghasilkan ukiran-ukiran yang lebih tinggi mutunya. Dan belia-belia ini sebenarnya mereka orang yang setelah sedia ada ni, mereka sebenarnya mereka yang terbaik. Tapi mereka semua takut untuk menonjolkan bakat mereka itu sendiri. Itu kita harapkan inisiatif berterusan daripada pihak YPU untuk membantu untuk kita terus memperkembangkan lagi seni ukiran kayu di Malaysia, khususnya di Terengganu ini. Terima kasih Tuan Haji dan juga Encik Nur Haizah berkongsi mengenai bagaimana pembangunan di UK ini.